So datang-datang orang mendedahkan orang dengan atas dalam nada bahawa itu adalah hak dia. Setelah Islam datang memuliakan awak, mengangkat awak, awak sanggup kembali pada jahiliyah. So something wrong somewhere. Kalau you kata you hafal Quran, saya tak tahu you hafal, you faham, tak faham. Dia hafal, semua orang boleh hafal. Saya rasa ada something happen to our education system in this country. Because saban hari kita melihat orang membawa pemikiran liberal, free thinkers, dan bercakap mengenai Islam tanpa segan silu, memberi kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab, hipokrit dengan ajaran Islam, prejudis dengan tunjuk ajar Islam. Walaupun diasuh, dibesarkan dalam suasana Islam, tapi kenapa Islam itu tak mengakar dalam hati perut dia? What is the problem? Where is the problem? Slippers cantiklah di sekolah rendah, awal lagi dia beri nama elok kepada anak-anak, kemudian didodoi dengan nasyid, didodoi dengan kalimah-kalimah selawat, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia hadir bawa majlis-majlis ilmu. Lihat perkembangan Islam. Dia bukan seorang yang jauh daripada Islam, tetapi dia jadi satu yang tidak menjadikan manusia ataupun kita terasuh dengan asuhan yang sebenarnya. Ini yang merisaukan saya lah. Saya melihat what happened to our education system. It's not about the syllabus. It's not about the teachers ataupun who deliver the subject. Tapi kita mesti lihat dari sudut pandang holistik. Syllabus could be mungkin baik, sangat baik syllabus, tetapi delivery system pula. Lepas tu yang nak belajar, yang nak diajar. Zaman Nabi SAW, tak ada orang yang graduate daripada Harvard, Oxford, Cambridge, McGill, even University Jordan ke Mesir ke, tak ada. But they have a very good brain. Persediaan, dia bukan kecerdikan semata-mata, tetapi mereka ada satu kemampuan untuk melihat diri mereka berubah, masyarakat berubah menjadi lebih baik. Bila seorang wanita mendedahkan aurat tanpa segan silu, dengan nada dia berhak untuk berbuat demikian sebab atas dasar human right, kubur masing-masing, apa lagi alasan, jangan jaga tepi kain ural, you ingat you pakai tudung you dah bagus ke, you ingat you you syurga tu you punya ke, siapa you nak menghukum I. So ayat-ayat itu keluar seolah-olah kita ni bila mengajak seseorang kepada kebaikan, kita dilihat sebagai musuh, enemy. Kenapa? Ini hijrah, ini cerita Nabi nak selamatkan orang perempuan. Nabi nak keluarkan perempuan ini daripada menjadi gundik, menjadi bahan pemuas, menjadi bahan yang dieksploitasi di zaman jahiliah. Datang Islam, perempuan diangkat, diberi maruah, diberi tempat dan diberi kedudukan. Islam bela perempuan, Islam mengangkat perempuan. Mana ada satu agama yang meletakkan wanita dengan kedudukan yang begitu tinggi? Tunjuk dengan saya. Can you show me? Where? Bila Al-Quran sebut ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya kalian dijadikan daripada satu nyawa. Min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Daripada Adam dijadikan Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira. Lalu kedua-dua itu bila bercampur lahirlah zuriat. Sama ada gendernya lelaki ataupun gendernya perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Allah tutup bahawa Allah Taala memerhati segala tindak tanduk kamu. Cuma bila dibincangkan min nafsin wahidah, kalian dijadikan daripada satu nyawa. Ahli tafsir
Jumhur, majoriti ahli tafsir berpendapat bahawa tidak ada kurangnya kekuatan wanita dan lelaki. Maksudnya Allah nak mengangkat dari sudut fizikal, dari sudut konten atau dari sudut biologi kejadian wanita dan perempuan di sisi Tuhan sama. Walaupun kemudian hari manusia boleh cakaplah dengan pelbagai hujah, tetapi Quran letak sama. Satu. Keduanya, bila saya susun balik beberapa ayat Al-Quran, kita biasa dengar kan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Masalahnya orang baca sekerat ayat itu. Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, lelaki itu adalah penguasa ke atas wanita. Perkataan penguasa itu dia tidak akan memberi satu kepuasan pada pembaca tafsir. What mean by penguasa? Lelaki itu adalah penguasa. Can you elaborate more what mean by penguasa? Lelaki itu penguasa. Apa yang dimaksudkan dengan penguasa? Penguasa itu adakah seperti jaga ataupun pegang rotan, pegang tongkat kuat, ataupun you boleh tengking, you boleh marah, you boleh kongkong. You sebagai penguasa, you ada hak disebabkan ayat itu. Tidak, Al-Qawwam, perkataan Qawwam ini dia membawa konotasi yang berbeza, memberi pelbagai inspirasi kepada kaum Adam untuk mengimbangi dan juga mengawal serta mendidik, mengasuh, menjaga wanita tersebut. Bukannya dia penguasa dalam erti kata dia boleh buat apa saja, yang dipaham secara literal oleh sekumpulan manusia. Kemudian yang menariknya lagi, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala melebihkan lelaki sebahagian dan melebihkan perempuan sebahagian. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Maksudnya, lelaki ada kelebihan sendiri, perempuan ada kelebihan sendiri. Dua-dua jendanya ada kelebihan. Jadi ulama simpulkan, kelebihan lelaki itu tidak akan kelihatan selagi mana tak ada wanita bersama dia. Kelebihan wanita juga tidak akan kelihatan, akan tersedung selagi mana tiada kekuatan lelaki bersama dia. So combination itu akan menjadikan lelaki dan perempuan itu dilihat hebat sebagai sebuah keluarga. Jadi disitulah jadinya qawwam. So Islam datang untuk memuliakan wanita. Apa harus perempuan membuka tudung depan orang lain, pakai pakaian yang tak berapa sempurna? Orang Islam datang nak jaga you. Islam datang untuk protect you, supaya Islam lihat wanita itu hendaklah dijaga. Sebab itu wanita dia sentiasa menjadi kumpulan yang sentiasa selalu dapat perlindungan dalam Islam. So datang-datang orang mendedahkan orang dengan atas dalam nada bahawa itu adalah hak dia. Setelah Islam datang memuliakan awak, mengangkat awak sanggup kembali pada jahiliyah. So something wrong somewhere. Kalau you kata you hafal Quran, saya tak tahu you hafal, you faham, tak faham. Dia hafal, semua orang boleh hafal. Ramai orang boleh hafal, tapi faham atau tidak? Saya rasa iblis itu tak ada satu tempat pun dia tak sujud dekat alam lain. Boleh katakan majoriti tempat dia dah sujud. Dia adalah makhluk yang di antara makhluk yang taat pada Tuhan. Tetapi datang satu perintah, suruh sujud pada Adam. Sujud pada Adam, bukan sujud pada fizikal Adam, sujud kepada Allah atas kejadian Adam. So dia punya worship tu, dia sujud pada Allah, bukan sujud pada Adam. Sujud pada Allah, hakikatnya sujud pada Allah di atas kejadian Adam. Mana nampak lebih jahat? Sujud pada Adam, engkar tidak mau sujud pada Adam, atau engkar sujud kepada Allah kerana Adam itu dijadikan. Mana nampak lebih jahat? Lebih jahat ialah bila Allah Ta'ala suruh sujud pada Allah atas kejadian Adam. So Iblis boleh kata, kenapa aku nak sujud pada Adam sedangkan Adam itu daripada tanah? Aku nak sujud pada kau Tuhan aku, kau jadikan aku, kau suruhlah aku buat apa pun aku boleh buat. Tapi untuk Adam tidak. Kan itu hujah ni. Allah Ta'ala kata sujud pada aku kerana Adam dijadikan. So begitulah kita lihat Iblis yang sentiasa memporak-porandakan. Tapi saya tak setuju juga selalu sangat manusia salahkan Iblis ni.
Tapi saya rasa macam ada part-part iblis pun tak masuk campur dengan perangai manusia ni, tuan-tuan. Dia pun surrender. Dia kata kau lagi jahat daripada aku, bro. Aku jahat kan, tapi tak sejahat kau. So Islam datang untuk mengangkat. Sebab itu kejahatan itu kerana bukan sebab tak faham, bukan sebab you hafal, banyak mana you tahu. Berapa ramai yang membawa pemikiran liberal? Dia ada PhD holder dalam Islamic Studies. Berapa ramai yang memperjuangkan LGBT, sedangkan dia Islamic Studies? Berapa ramai? So dia, masalahnya adalah kecelaruan dalam memahami teks dan konteks yang membawa Islam membawa orang ke arah yang lebih harmoni. The problem is, dia ada dua kumpulan, tuan-tuan lihat. Ada kumpulan yang quite ekstremis, ada kumpulan yang terus liberal, ada kumpulan tengah-tengah. Yang ekstremis ni yang menjadi yang tindakan-tindakan buka tudung, syurga, neraka, akhirat aku punya, siapa kau, Islam. Kumpulan ini dia rujuk kepada kumpulan ekstremis, yang mana kita sendiri pun tak setuju. Perempuan tak boleh memandu, perempuan kena duduk di rumah, perempuan mesti duduk kat dapur. Kita pun tak setuju. Tapi bukan, ekstremis itu bukanlah gambaran sebenarnya mengenai ajaran Islam. Betul kan? Itu bukan gambaran sebenarnya. Kenapa kau rujuk dia? Itu bukan gambaran sebenarnya. So kita lihat saya make it simple. Anak kita habis SPM, dia ambil setiap hari, setiap minggu dia belajar, ada kelas fardu ain, fardu kifayah, apa semua dia ikut. Habis SPM tanya dekat dia, beza di antara masbuk dengan muafiq. Jangankan anak, sisa tanya abah pun tak tahu. Jamak kasar dengan jamak tamam. Jamak saja, kasar saja. Cuba tanya kalau boleh jawab. Berapa ramai dah 20 orang boleh jawab. Sedangkan 5 tahun dia belajar. Apa yang you belajar? Sekolah rendah 5 tahun belajar. Apa yang you belajar? So we have a problem. Problem tu kena ada buat study, kena buat kajian, kena buat lapangan. So kita kena lihat balik di mana kesilapan itu berlaku. Kalau tidak dibiarkan, generasi demi generasi orang akan tanpa segan silu akan bercakap, mempertikai dan juga mempersoalkan Islam. Jadi orang bukan Islam, dia jadi relax lah, tak payah buat kerja. Ada orang bersuara on behalf, kan? So kita lah kena bertanggungjawab. Kita kena betulkan dengan fakulti-fakulti pengajian Islam, universiti Islam, kolej-kolej Islam yang ada, perlu membawa era satu citra yang lebih terarah dalam melunaskan ajaran Islam. Kembali kepada Turos, the soul of ilm. Mak Saleh cakap knowledge. Knowledge ni you tahu satu benda secara surface. Ilmu dalam Islam, dia tahu dan dia akan sampaikan kita kepada pemilik ilmu tersebut. You tahu fizik, you tahu kimia, you tahu biologi, you tahu matematik, tapi pemilik kepada zarah, pemilik kepada atom, pemilik kepada angin, udara, semua itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak sampai kat situ. Macam mana anak-anak kita boleh sampai kat situ? Macam mana education system boleh sampai kat situ? Itu big question mark yang perlu kita sama-sama fikir.